oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat pada malam ini sekali lagi menyambung kembali pengajian kita berhubung dengan azab ataupun siksaan yang akan ditanggung oleh ahlun nar ataupun penghuni neraka. Cuma pada malam ini kita nak sentuh sedikit. Apabila kita membaca Al-Quran, termasuk di dalam perbincangan yang kita lalui di dalam kitab kita At-Takhwif Minan Nar, tuan-tuan mesti bersetuju bahawa antara perkara yang disentuh berhubung dengan ahli neraka dan juga ahli syurga, iaitu bab yang berhubung dengan kekal selama-lamanya di dalam neraka dan syurga serta tidak ada lagi kematian. Ini ayat yang selalu kita jumpa. Khalidina fiha. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, bila menyentuh berkaitan dengan neraka dan syurga, kita akan jumpa ayat Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka ataupun syurga. Kalau dia tidak bunyi khalidina fiha, dia akan berbunyi hum fiha khalidun. Juga maksud yang sama. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya, yakni penghuni syurga, penghuni neraka, khalidun, kekal selama-lamanya. Kekal dengan maksud mereka tidak akan mati. Bila kita baca ayat yang mengatakan ahli syurga dan ahli neraka itu kekal, kekal di situ merujuk kepada kekal dari sudut dia tidak akan mati. Kehidupan dunia akan berakhir. Sebab itu dunia kita sebut fana. Perkataan Arab, fana itu perkataan Arab yang telah pun dipinjam ke dalam bahasa Melayu. Dunia yang fana. Fana maksudnya dunia yang tidak kekal. Quran kata kullu 'alaiha fan. Kan? Quran kata kullu 'alaiha fan. Setiap yang berada di atas muka bumi ini, kesemuanya, kullu, setiap daripada makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, manusia, hayawan, alam ini, langit, bumi, tumbuhan, segala-galanya Quran kata fan, akan musnah, mati, hancur. Jadi tuan-tuan, dunia bersifat sementara. Tapi bila kita bangkit esok di hari akhirat, dibawa ke padang mahsyar yang kita lalu dalam kitab kita ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisap. Kemudian Allah taala akan menjatuhkan hukuman, memberikan balasan, dan akhirnya setiap golongan yang masuk ke dalam neraka atau golongan yang masuk ke dalam syurga sifatnya apa? Khalidin, khalidun, kekal. Dia kekal, kekal dalam arti kata tidak akan lagi mati. Azab akan silih berganti. Kesakitan dan kepedihan itu akan bertambah, dia tak berkurang, dia bertambah. Tetapi malangnya dia tak bertemu dengan titik yang terakhir, iaitu mati. Jadi tuan-tuan, kalau masuk dalam syurga,
sampai bila-bila tuan-tuan tidak akan mati. Demikian juga ahli neraka yang masuk dalam neraka juga, dia tak jumpa dah dengan mati. Dan malam ini tuan-tuan kena tengok teks hadis yang saya bekalkan itu, dalil bahawa tidak ada lagi mati selepas daripada kita masuk ke dalam syurga dan kita masuk ke dalam neraka. Mari kita sama-sama baca dan kita huraikan hadis ni kerana dia berkaitan dengan kehidupan di syurga dan lebih utama dia menyentuh tentang kehidupan di neraka. An Abi Sa'id. Tuan-tuan tengok teks hadis tu dengan terjemahan dia sekali. So tuan-tuan jangan hilangkanlah kerana ini dalil. Kan? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ni atau kita sebut perawi dia adalah Abu Sa'id. Abu Sa'id. Dia adalah perawi hadis ni. Artinya dia yang menceritakan atau meriwayatkan hadis ini. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam perkataan Arab tu dia tak beza. Qala Abu Sa'id, qala Rasulullah pun qala. Qala itu bermaksud dalam bahasa Melayu telah berkata. Sebab itu perkataan dia kata qaulun. Sebab itu tuan-tuan belajar dalam rukun sembahyang dia ada rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan. Rokok, sujud, yang tu rukun, tapi perbuatan kena buat. Lagi satu rukun qalbi, iaitu benda yang dalam hati, niat. Rukun tu tak ada niat tak sah. Tapi tempat niat itu mahalluha, tempat niat itu di dalam hati. Dan yang terakhir rukun apa? Qauli. Rukun yang mesti dibaca. Kalau tak baca tak sah. Seperti apa? Al-Fatihah, takbiratul ihram, itu mesti dibaca. Sebab itu dia kata rukun qaul. Qaul, perkataan. Mesti ada bacaan, ada kata-kata yang kita lafazkan. Jadi bila dia kata qala, telah berkata ia, yakni Abu Sa'id. Abu Sa'id pula kata Rasulullah berkata. Itu dia panggil dalam bahasa Arabnya perkataan qala tu maksudnya cakaplah, berkata. Tapi dalam bahasa Melayu dia agak dia bezakan. Jika Rasul bersabda, raja bertitah. Kita tak kata raja berkata, raja bertitah. Rasulullah bersabda, kita berkatalah. Kan? Tuan-tuan nak cakap kata saya bertitah tu pun bolehlah juga, tapi peliklah kan. Tu imam bertitah bahawa esok semayang Jumaat seperti biasa. Sakan lah. Kan? Saya membawa titah daripada Tok Bilal. Tok Bilal tak boleh mai hari ni. Jadi dalam bahasa Arab qal, dia kata berkata. Apa yang Nabi sebut? Apa yang Nabi sebut? Okey. Yang Abu Sa'id tadi ni sampai dekat Rasulullah itu dia panggil sanad. Sanad, iaitu orang yang bawa hadis tu. Yu'ta, tuan-tuan garis pada perkataan yu'ta. Bermula daripada perkataan yu'ta tu, di situ dia panggil matan. Teks. Maksudnya apa yang Nabi kata. Yang tu dia panggil matan. Matan ni teks. Kata-kata Nabi itulah, ucapan Nabi itu dia panggil matan. Sebelum tu dia panggil sanad. An. Daripada siapa,
sehinggalah kepada Rasulullah. Dia ada dua bahagian lah. Satu dia panggil bahagian sanad, satu lagi dia panggil bahagian matan. Okey, Nabi kata, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Ini bila ni? Bila peristiwa ni berlaku? Setelah kesemua ahli syurga yang layak, yang telah ditentukan masuk ke dalam syurga, dia masuk. Tuan-tuan kena ingat nah, kejadian ini berlaku setelah kesemua ahli syurga masuk ke dalam syurga, dan kesemua ahli neraka masuk ke dalam neraka. Yang mana patut masuk dalam syurga, masuk belakang dah. Yang lambat, yang cepat, yang merangkak, yang apa, datang kemudian apa semua, dah masuk dah. Dah selesai dah. Maknanya kalau dia tak masuk lagi masa ni, pakai tak masuk lah. Pakai harus ya. Kan? Okey. Dia kata dalam hadis ni, kalau dia tuan-tuan tengok, dia kata didatangkan malaikat, dia datangkan malaikat pula apa? Yu'ta bil maut. Didatangkan al-maut, kematian. Jadi mati ni satu makhluk. Al-maut tu perkataan Arab, al-maut. Perkataan Melayu mati. Tu pun beza juga. Kalau raja mangkat, kalau Rasulullah wafat, kalau tuan-tuan meninggal dunia, kalau orang bukan Islam mampu. Dia beza. Dalam bahasa Melayu dia beza. Dia halus. Dia rinci. Okey? Jadi dibawa kematian, al-maut tu, dibawa mati tu, dibawa. Mati tu makhluk. Lepas itu Allah Ta'ala sebut, Alladhi khalaqa. Perkataan khalaqa itu maksudnya mencipta, cipta. Jadi mati itu dicipta. Dicipta, okey, diciptakan mati itu. Mati artinya mati itu makhluk lah. Dia datang dalam kahai'ah. Mati itu dijelmakan. Diserupakan. Diserupakan hai'ah dalam bentuk kabshin amlah. Dalam bentuk apa? Kibash. Dalam bentuk kibas yang ada tumpuk atau berbelang. Jadi mati itu ditukar menjadi seekor kibash. Kambing. Kan? Kibas. Nampak? Dia bawa lah, dia heret kambing tu, mai. Tapi itu bukan kambing. Itu apa dia? Itulah al-maut. Itulah kematian. Dia bukan kambing, dia adalah kematian yang yang dibawa dalam hai'ah, bentuk rupa kambing. Okey. Fayunadi munadin, maka diserulah oleh penyeru, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga. Dia panggil ahli syurga. Penyeru ni panggil, kelui. Ya, pasal tu ya ni dalam bahasa Arab dia panggil harfun nida, huruf seruan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Jawi dulu dia terjemah hey. Ya Muhammad, hey Muhammad. Kan? Tapi dalam bahasa yang moden ni dia panggil wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya tu dia panggil ya harfun nida. Kan? Dia kata ya ahlal jannah, wahai ahli syurga. Fayashra'ibuna wa yanzurun, dan mereka pun dongak dan melihat ke atas. Fayashra'ibuna
Wa yanzuruna, mereka pun bila dengar satu seruan tu, suara seruan tu panggil, depa pun langut, mendongak melihat ke atas. Yang ni kucing. Ya, yang datang ke depan ni kucing, jangan takut. Kita bukan cerita, tuan-tuan jangan terkejut. Dengar kata dia bawa kambing, kucing tu pun kodek mai. Kan? Tadi yang nak tak terkencing, nak rasa terkencing dah kan. Seram sejuk cerim bulu roma, tak tahulah tuan-tuan. Mau kalau dengar kuliah kita duk lalu makan lagi ni kesakan lah. Kan? Fayaqul, suara yang seru tadi ni, dia kata, dia tanya, hal ta'rifuna hadha? Wahai ahli syurga, mari. Depa pun tengok. Apa dia? Tengok nampak seekor kibas yang berbelang-belang, bertumpuk-tumpuk, bercampur, dia punya color dia tu. Ada putih, ada hitam. Dan dia tanya, ta'rifun hadha? Kamu kenal tak apa ni? Dia tunjuk pada kambing tu. Kamu kenal tak apa dia tu? Tanya dekat ahli syurga. Naam. Fayaqulun. Yaquluna tu jamak. Maksudnya semua, ramai lah. Ahli syurga ni ramai. Fayaqulun, maka mereka pun menjawablah. Naam. Ya, kami kenal. Kami kenal. Hadzal maut. Mereka tak kata hadzal kibash. Dia tak kata itulah kambing. Tak. Dia kata apa dia? Itu adalah mati. Tu mati tu, kami kenal tu mati. Okey. Tuan-tuan. Okey. Pasal apa depa tahu? Pasal apa depa bila tengok kambing tu depa tak kata kambing tapi depa kata itu adalah kematian. Mereka kenal itu adalah al-maut. Itulah yang dikatakan sebagai mati tu. Tu mati tu. Tu yang kata apabila datangnya ajal, apabila datangnya kematian, apabila telah sampainya mati, itulah mati tu. Kerana qad ra'ahu wa kulluhum, mereka maulah tak kenal tuan-tuan. Sebab apa? Kerana kesemua manusia yang telah pergi ke alam akhirat telah menempuh alam barzakh. Sebelum mereka masuk ke dalam alam barzakh, siapakah yang mereka jumpa dulu? Apa yang mereka jumpa? Apa yang mereka bertemu? Sebelum tuan-tuan berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh, tuan-tuan mesti melalui peristiwa itu. Apa diakah peristiwa itu? Matilah. Pasal itu kita tak akan jumpa. Lama tak nampak pergi kuliah. Hang pergi mana? Aku baru balik daripada alam barzakh. Tak tahu nak pergi mana cuti sekolah itu. Ramai sana, ramai sini, ramai. Tengok-tengok alam barzakh lapang. Gupi tak? Orang yang dah berpindah, intaqala. Arab kata intaqala. Telah berpindah ia. Ila jiwari rabbih. Di sisi Tuhannya. Perkataan Arab, bila dia nak kata mati, dia kata intaqala ila jiwari rabbih. Telah berpindah ia di sisi Tuhannya. Artinya dia telah berpindah daripada dunia ke akhirat. Sebab tuan-tuan kita ni, daripada dunia ni, perkataan Arab ni perkataan yang tepat tau. Intaqala artinya kita bukan mati pada hakikat kita mati tu mati. Mati apa dia panggil? Mati tu mati terus lah. Kita hanya, tuan-tuan kena ingat nah, hakikat kepada kematian apa dia? Maksud kepada kematian apa dia? Perpindahan alam. Bila kita sebut kematian, saya mati, tuan-tuan mati, semua kita mati. Mati itu apa dia? Mati ialah perpindahan daripada alam dunia kepada alam barzakh. Yakni berpisahnya roh dan jasad. Yang mana akan dibangkitkan semula daripada alam barzakh pergi ke alam akhirat. Alam yang kita sebut alam yang baqa. Apa makna baqa? Alam yang tidak ada kemusnahan, tak ada mati.
Jadi sebab itu orang beriman dia tahu dunia sementara, alam barzakh sementara, satu perpindahan, satu persinggahan. Daripada alam rahim dia singgah sat di dunia, lepas tu dia pindah singgah ke alam barzakh sekejap, lepas tu dia akan berpindah kepada tempat yang terakhir yang tak ada lagi perpindahan selepas itu, yang dikatakan alam akhirat ataupun alam yang terakhir itulah alam kiamat apa semua tu. Kan? Dapat? Jadi tuan-tuan sekarang ni menanti hari dipindahkan. Bahasa yang kita boleh guna, menghitung hari untuk dipindahkan. Ke mana? Alam dunia ke alam barzakh. Ada tak kawan-kawan kita yang dah pergi berpindah ke sana? Ada. Mungkin isteri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin jiran kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin kawan-kawan kita, mereka dah pindah. Pasal itu kita baca semalam di Titi Tok Bandar, salam sejahtera kepada penghuni kubur. Kami akan menyusul. Kan? Macam orang dapat pindah. Dia hang pindah dulu. Nanti aku akan pindah juga. Cuma aku tak tahu bila. Tapi pindah tetap pindah. Aku akan duduk di sini terus. Nampak? Pasal pindah pun ada orang yang pindah dulu. Ada yang pindah kemudian sikit. Ada yang lagi pelik apa dia tuan-tuan? Orang yang contoh macam tu juga mati. Tuan-tuan dengan kawan tuan-tuan tu, tuan-tuan mai perlih dulu, dia mai kemudian sikit. Tak tahu dia pindah keluar perlih balik dulu pada tuan-tuan. Betul tak? Kita sampai di perlih bulan 1. Dia mai bulan 5. Bulan 8 dia dapat surat, dia dipindahkan balik. Dia kata hang pindah dulu, hang mai kemudian tapi hang pindah dulu. Patut aku pindah dulu pasal aku mai dulu. Macam itulah dunia, tuan-tuan. Kadang-kadang sepatutnya orang yang lahir dulu, dia mati dulu kan. Tapi ada juga lah ni banyak yang mai kemudian tapi pindah dulu. Pasal itu yang mai kemudian jangan duk syok pelik sangat. Kan? Pasal pindah ni satu benda yang Tuhan tak ikut siapa mai dulu, siapa mai kemudian. Adat kata macam tu. Tapi aturan Tuhan bukan berdasarkan kepada siapa mai dulu, siapa mai kemudian. Nampak? Jadi mereka sebut, mereka kenal, mereka kata itu adalah al-maut, kerana kami telah bertemu dengannya dan kami telah melihatnya ketika sakaratul maut. Tuan-tuan bisa baca tak? Ada satu riwayat mati ni sakit tau. Ada riwayat dalam Musnad Ahmad. Ada riwayat dalam Musnad Ahmad yang mana sekumpulan Bani Israel telah masuk ke dalam satu kawasan perkuburan. Okey? Mereka telah minta berdoa untuk bertemu dengan orang yang dah mati. Dia ada dalam Musnad Ahmad riwayat ni. Tapi bukan pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sebelum umat dahulu. Depa masuk kawasan kubur tu, depa minta untuk jumpa orang yang dah mati dalam kubur tu. Dalam riwayat tersebut, bangkit satu orang yang telah mati 100 tahun. Maksudnya kalau 1434, dia 1424. 100 tahun dah dia mati. Antara kata-kata yang dia sebut, dia kata apa? Apa yang dia sebut tuan-tuan? Dia kata, aku masih rasa kesakitan ketika dicabutnya roh daripada jasad tu, walaupun aku dah mati 100 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Para ulama sebut tuan-tuan, betapa sakitnya kematian ini, sehingga kan dalam riwayat tu sebut, satu orang yang telah mati 100 tahun, ketika dia bangkit bertemu dengan sekumpulan orang yang minta nak tengok orang mati tu, dia kata,
kesakitan yang aku tanggung itu masih dirasakan. Ini nak gambar sakit mati tu. Macam tuan-tuan lah. Kan? Walaupun dah operation, dah selesai, dah keluar wad, dah bertahun operate, tapi duk berasa lagi. Artinya sakit tu memang sangat sakit lah. Sebab sakit yang meninggalkan bekas, kesan yang kita boleh rasa ni, contoh macam orang yang mengandung kan, yang mereka kena ubat bius, dah berpuluh tahun dah beranak pun masih duk rasa kesan tu. Artinya memang sakit lah. Benda tu memang menyakitkan. Jadi mati ni 100 tahun dah mati, tapi duk berasa lagi cabut roh tu. Ini yang tidak ada mana-mana manusia yang selamat. Kalau tuan-tuan tanya, ada tak orang yang dia mati dalam keadaan dia tak menempuh, dia tak lalui kesakitan? Jawapannya tak ada. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi itu sendiri pun akan sakit, dan memang dia sakit. Sebab itu kita baca dalam hadis Nabi sakit. Dan Nabi sebut dia habaq dia sakit. Inna lil mauti sakarat. Kan dalam hadis yang kita baca, Nabi kata sesungguhnya bagi setiap kematian itu adanya kesakitan. Jadi kalau Nabi terpaksa tempuh, rasa juga sakit nak keluar roh tu, takkan kita tak lalu benda itu. Takkan kita selamat. Maksudnya semua orang kan tempuh. Kemudian ulama kata, kenapa Allah Ta'ala bagi sakit pada orang beriman? Kenapa Allah Ta'ala lalukan juga orang beriman dengan sakit ni? Kita dah jawab dalam kuliah-kuliah kita. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan ingat atau tuan-tuan note apa yang kita kata, kenapa Allah Ta'ala sampai ke saat, detik, minit yang terakhir pun kita kena tanggung sakit? Kerana Tuhan nak bersihkan sebersih-bersihnya kita daripada kesalahan. Jadi sampai kepada minit yang terakhir, saat, detik, waktu kita nak keluar roh, Tuhan masih lagi kita bagi kita sakit, kerana sakit itu menyucikan kita. Kan? Ini antara munasabah yang disebut oleh ulama, kenapa orang beriman kena tempuh sakit. Orang kafir tak payah bincang lah, sakit tu azab mereka, sakit tu balasan untuk mereka. Tapi orang beriman ni, orang yang bagus ni, orang semayang ni, pasal apa dia sakit? Macam Nabi tu, itu untuk angkat kedudukan dia. Kita untuk hapus dosa kita. Sebab itu bila orang mati, orang beriman mati tu kira mati dalam keadaan totally clear, betul-betul bersih. Itu kelebihan orang beriman ketika dia tanggung sakit. Tapi kena tanggung. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang mati terbakar, bersih dosa, orang yang mati beranak, orang mati lemah, mati aksiden, semua mati-mati itu sakan. Pasal apa? Pasal mereka bersih kerana kesakitan yang mereka tanggung, kepedihan yang mereka tanggung tu, Tuhan balas dengan dibersihkan dosa. Kemudian kita sambung. Dia kata apa di sini? Dia panggil pula, thumma yunadi ya ahlan nar. Dipanggil pula ahli neraka. Fayashra'ibuna wa yanzurun. Maka mendongak dan melihatlah ahli-ahli neraka. Sama macam ahli syurga tadi, panggil mai. Kalau ahli syurga kenal, ahli neraka pun kenal. Macam mana ahli syurga mengenali kibas itu sebagai kematian, makhluk yang namanya mati tu, macam itulah juga ahli neraka. Kerana dua-dua dah lalui benda tu. Macam kita lah tuan-tuan, macam mana hang kenal? Aku biasa jumpa dia, aku biasa kelih dia, aku biasa nampak dia. Nampak tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita habaq, macam mana hang kenal kawan tu? Macam mana hang tahu? Aku biasa jumpa dia, aku biasa nampak dia. Jadi mati ni semua orang biasa nampak, semua orang akan nampak, dan semua orang akan tengok. Lah tuan-tuan tak kenal lah, macam tuan-tuan tak tengok lagi. Kalau tuan-tuan habaq kata tuan-tuan tengok dah, serin bulu rumah kami. Dia kuik kawan dia, dia kata aku tengok dah. Kan? Lepas tu macam mana hang ada sini? Hang tengok kaki aku, jejak tak jejak? Pasal orang tua-tua pesan kalau hantu kaki tak kena lantai. Kan? Orang Melayu ni dia banyak petua nak tengok hantu.
Kan? Dia tengok kaki. Kalau kaki tak jejak, maka hantulah. Tengok-tengok kaki tak jejak sungguh. Hantu? Bukan. Kudung. Kunci mana? Kaki kerak. Memang tak pijak betul kan? Orang Melayu memang dengan hantu cukup pandai. Kan? Sampai hantu pun nak takut. Sambung. Kemudian dia kata apa? Dia kata, hal ta'rifuna hadha? Kenalkah kamu sekalian ni dengan kambing ni? Kibas ni? Bisa nampak tak? Bisa tengok tak? Cam tak? Apa dia ni? Naam. Hadzal maut. Ini adalah mati. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan kesemua mereka ahli neraka telah melihatnya ketika mereka mati di dunia. Kemudian tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala buat setelah ditunjuk kepada ahli syurga, setelah ditunjuk kepada ahli neraka, setelah ditanya kepada kedua-duanya, dan sekedua-duanya jawab, kami kenal, kami pernah nampak, kami pernah tengok, ini mati. Maka apa yang Tuhan buat? Fayudbahu. Disembelih. Az-zabh. Disembelih kambing tersebut. Maka kita kata apa? Matilah. Apa dia? Matilah apa? Kalau kita kata kambing, kurang tepat lah. Matilah, mati. Bila disembelihnya kambing tadi ni, walaupun pada zahirnya yang disembelih tu kambing, kibas, tetapi hakikatnya yang disembelih itu adalah mati. Yang namanya makhluk mati. Jadi Allah Ta'ala telah apa? Telah tunjuk macam mana pengakhiran mati itu. Dia sendiri mati. Akhirnya mati pun mati. Bila mati pun mati, apa yang jadi? Tak ada dah mati. Jadi tuan-tuan yang mana duduk dalam syurga tu tak mati dah. Macam mana nak mati? Kawan yang mati tu pun mati. Tuan-tuan faham ke tak ni? Dia macam 69 lah. Pusing kot nu 69, pusing kot ni 69. Tapi sekarang ni kita akan mati tak? Kita akan mati pasal mati tu tak mati lagi. Lagi mana mati tu tak mati, akan adalah mati setiap hari. Jadi untuk tuan-tuan nak tutup, stop, tak mau bagi dah mati, kena bunuh mati tu. Kena sembelih mati tu. Kena bagi mati tu. Maut tu. Jadi Tuhan akan matikan mati tu di akhirat esok. Jadi bila tuan-tuan baca khalidina fiha abada hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya mereka menjadi orang yang hidup selama-lamanya. Tuan-tuan faham apa dia? Apa yang tuan-tuan faham? Memang kekal lah, memang hidup lah, memang tak ada mati lah. Sebab apa? Kerana yang dikatakan mati itu telah mati. Jadi siapa yang duduk dalam syurga memang seronok sangat-sangat lah. Kan? Macam tuan-tuan kan? Tuan-tuan seronok sangat-sangat, lah kali tuan-tuan mati. Seronok tak? Pasal tu orang kata, hang jangan duduk seronok sangat. Tapi dalam syurga boleh orang kata lagi tu. Tuan-tuan dia punya duduk seronok kan? Bidadari ni. Tuan-tuan kata, dah nak habis ni kan? Dalam syurga, dah nak habis ni pasal apa? Sat lagi dan kita duduk syok-syok makan anggur, minum arak, minum susu, mati. Tak ada lah tuan-tuan. Tak terfikir nak mati. Bukan kata nak mati, nak sakit pun tak terfikir. Ni lah ni tuan-tuan tahu ni, kita duk takut apa ni? Ni, tuan-tuan hari ni paling 200 lebih. Saya duk tengok habis cerah dah keliling saya ni semua kena habis dah. Kena habis dah. Lah ni duk tanya bila saja turn kita. Saya rasa tuan-tuan semua lagu tu lah. Duk tanya bila nak main turn kat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tengok kiri pun kena, tengok kanan pun kena, baca dalam grup sekolah anak pun kuarantin sana, kuarantin sini, lalu kok nu pun orang habaq kau nu kena, kau ni kena, pi mana ni kuarantin, pi mana nu kuarantin, mana kau nu positif. Tidak positif hari ni. Dan tuan-tuan akan sampai hari dan waktunya COVID itu akan datang pada kita. Bila tak tahu. Tapi saya duk baca tuan-tuan, sebelum nak habis sungguh mesti kena sekali rasa. Macam mana tuan-tuan rasa takut tak? Rasa takut, rasa jugalah walaupun cucuk habis cucuk lah kan.
Tapi kita rasa takut. Tuan-tuan, seperti mana kita tertanya-tanya, kita ternanti-nanti, bilakah giliran aku pula untuk positif? Tidakkah kita tertanya-tanya, bilakah kita akan mati? Tuan-tuan dengar orang bunuh positif, orang ni positif macam tu. Tuan-tuan dengar orang mati, orang tu mati. Mati tu akan singgah di rumah tuan-tuan. Mati tu akan singgah pada nama tuan-tuan. Akan sampai, ni orang yang kena COVID ni, senarai dia dekat Tuhan 50,000 tahun sebelum alam ni. Sebelum Tuhan cipta alam ni, senarai nama orang yang kena COVID tu dah siap dah. Dah tertulis dah. Termasuklah nama-nama siapa yang akan kena. Saya akan tuan-tuan akan kena. Cuma bila? Mungkin tuan-tuan dalam muka surat yang belakang sekali. Artinya nak habis dah COVID, kena lah juga. Dia kata, ish no. Kena juga aku. Ada ramai orang yang dia kata, kena juga. Dia ingat nak habis dah. Kan? Hadirin mukminin. Tapi kita jangan takut. Jangan takut apa? Kerana akhirnya kita akan hidup selama-lamanya. Okey. Kemudian tuan-tuan disebutlah bila disembelihnya, matilah mati tu. Tak ada lah benda yang kita takut, yang kita lari, yang kita tak mau, yang kita bimbang tu dah tak ada dah. Tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan? Bila orang declare COVID ni dah tak ada. Bila orang kata COVID ni dah berakhir, COVID ni dah habis dah. Macam dulu kan, taun, sopak, apa dia lagi, kusta. Lepas tu orang declare kata tak ada dah kusta. Jejak pun tutup dah. Apa yang tuan-tuan rasa? Bebas, bahagia, tenang, selamat, selesa. Tuan-tuan boleh bayangkan pada hari Tuhan declare, dengar ni, aku nak habaq kat hangpa semua. Tak ada lah apa lagi yang dikatakan mati. Yang mana duduk dalam syurga tu hampa sonok lah sampai bila-bila. Yang duduk dalam neraka tu hampa minta lah lagu mana pun, hampa tak akan mati ya. Kalau mati pun hidup balik, mati pun hidup balik, mati pun hidup balik. Pasal apa mati? Dah hangis terbakar, matilah kentung. Lepas tu dia jadi elok balik, kentung pula, jadi elok balik, kentung pula. Depa kata semalam siapa atas kentung di Batu Pahat? Yang terbakar kita kan, Batu Pahat. Kentung tu kentung sedah tu ya. Lepas tu dia kalau dia mati, tak tahulah mati ke hidup. Tapi kalau terbakar tu habis ya. Kan? Tapi cuba tuan-tuan bayang kalau dalam neraka dia rentung macam tu selapis, terbakar lah. Lepas tu Quran kata kami salin kulit dia tu. Kulit yang terbakar tu kami salin balik bagi jadi hak lagu asal. Lepas tu kami bakar pula lagi selapis. Lepas tu kami salin balik kulit tu. Bagi pasal kalau tak salin kulit tu, dia bakar atas tu yang dah terbakar, tak syok. Dia tak rasa. Jadi kita salin dulu bagi dia rasa balik. Artinya apa tuan-tuan? Dia akan tanya, kalau orang yang sakit dia akan tanya apa? Bila nak berhenti sakit ni? Bila nak lega, hilang sakit ni? Bila nak sembuh sakit ni? Bila nak berakhirnya penderitaan ini? Untuk jawapan pada ahli neraka, kalau dia tanya bila nak berakhirnya penderitaan yang dia tanggung, jawapannya tak ada titik akhir. Kerana hang tak akan mati. Orang yang paling teruk dalam dunia pun sakit apa pun lepas mati lega habis. Nampak? Kemudian tuan-tuan dia kata ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai ahli syurga, kamu kekal di dalam syurga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, dan kamu tidak akan mati buat selama-lamanya. Inilah berita yang paling mengembirakan ahli syurga. Suatu jaminan daripada Tuhan pemilik syurga bahawa mereka akan kekal dan tidak mati. Segala kesenangan dan kemewahan, kemegahan apa yang mereka dapat tu tak akan ditarik balik. Nampak? Lah dunia ni kita takut. Pasal hari ni kita sihat, esok tak tentu. Hari ni kita senang, esok tak tentu. Berapa ramai orang yang jatuh. Nampak? Begitu juga dengan ahli neraka. Wa ya ahlan nar. Hai neraka, khuludun fala mautala. Maka tidak ada lagi kematian bagi kamu. Kemudian Nabi membaca dalam surah Maryam ayat 39. Tuan-tuan tengok surah Maryam ayat 39. Apa dia? Maksudnya, dan berilah peringatan kepada mereka mengenai hari penyesalan
Iaitu ketika segalanya diputuskan, mereka dalam keadaan lalai, mereka azan dah. Saya kita sambung. Kita azan dulu sekejap. Okey tuan-tuan. Hadis ini sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Untuk menambahkan lagi kekuatan dan juga kefahaman kita, marilah kita sama-sama mengingati dan merenung beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebut hal yang sama. Yang ini tugas tuan-tuan. Ini homework, amal manzili, kerja rumah yang tuan-tuan kena balik cek. Yang pertama, saya bawa 5-6 ayat cukup. Kita tak hurai dah, kerana dalam hadis tadi dah lengkap, dah jelas. Jadi apa yang tuan-tuan baca dalam kitab kita yang takhwif minan nar tu, takutnya azab neraka itu, artinya dia tidak ada penamat. Segala apa yang dilalui oleh orang yang dalam neraka tu tak ada kesudahan. Dahsyat tu. Nombor 1. Dalam surah As-Saffat ayat 57 hingga 60. Tuan-tuan tulis. As-Saffat ayat 57 hingga 60. Allah kata apa? Jikalau tidaklah kerana nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk daripada orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati?
melainkan hanya kematian kita yang pertama di dunia. Dan kita tidak akan diseksa di akhirat. Ini pertanyaan ni. Pertanyaan dia, afama nahnu bimayyitin? Adakah kita tak mati, kita hidup tak mati? Adakah ataupun kita hanya akan mati di dunia ni sementara saja? Sekali mati, lepas tu habis? Ke macam mana? Kemudian tuan-tuan, disebut apa? Nahnu bimu'adzabin. Dan kita tidak akan diseksa di akhirat. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Maksudnya, adakah semua hanya berakhir di dunia ni semata-mata? Jawapannya tak. Maksudnya apa tuan-tuan? Dunia ini bukan kesudahan yang kekal. Pasal itu kalau kita mati, bukanlah kita minta. Tapi kalau ada ujian, berpisah dengan keluarga, mati ahli keluarga kita tuan-tuan, kalaulah itu takdir Allah, kita tidaklah akan merasa putus harapan. Kerana itu hanya perpisahan sementara. Tuan-tuan dan anak tuan-tuan, isteri tuan-tuan, suami tuan-tuan, kita tahu. Itu orang beriman punya iman. Iman orang beriman, dia akan jumpa balik. Itu yang pertama. Kemudian Allah kata dalam surah Al-Ahzab ayat 64 dan 65. Allah kata apa? Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah sesungguhnya melaknat orang-orang yang kafir dan menyediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Ayat yang dia guna apa? Khalidina fiha abada. Mereka itu akan kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Nampak? Kemudian macam kita kata tadi dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 56. Ini ayat yang saya sebut tentang kulit tadi ni. Ayat yang cerita tentang salin kulit tu dalam An-Nisa 56. Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus. Apa yang Tuhan buat? Tuhan kata ni An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka hangus, badalna. Perkataan yang digunakan badalnahum, kami salin. Kan tuan-tuan belajar bahasa Arab pula. Tuan-tuan kan belajar tajwid mat badal. Badal tu perkataan badal lah. Kan badal tu kan? Ganti tukar huruf tu kan? Apa? Alif yang ditukar, alif tu ada dua kan, tapi tulis satu kan? Amin contoh. Badal tu artinya ditukar. Badalnahum, kami tukar. Tukar apa? Juludan. Bila dah hangus, kami tukar kulit. Salin kulit. Kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuku al-azab, supaya mereka boleh merasakan azab yang baru. Artinya tak berhenti ya. Hangus salin, hangus salin, hangus salin, hangus salin. Oi. Tak habis, tak ada apa orang kata? Tak kesudah cerita ni. Memang tak kesudah. Memang tak ada kesudahan. Kan? Kalau terbakar mati selesai. Tuan-tuan nampak bila orang kafir kan mati bakar hangus jadi abu. Itu dunia, bukan akhirat. Kemudian tuan-tuan dalam Al-Quran juga Al-Mu'minun ayat 107 dengan 108. Al-Ma'idah 37. Ni tuan-tuan balik tengok. Al-Mu'minun 107, 108. Al-Ma'idah ayat 37. Dua ayat ni dia cerita apa? Depa duduk minta nak keluar. Depa duduk minta nak keluar, nak lari keluar. Depa duduk minta nak lari keluar. Antaranya tuan-tuan tengok. Rabbana akhrijna minha
wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka. Nak lari keluar, nak loncat keluar. Kan? Dalam Al-Maidah 37, yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin untuk keluar daripada neraka. Quran jawab apa? Wa ma hum bikharijin. Nak keluar pun tak boleh, nak mati pun tak boleh. Duklah tu. Jadi ini tuan-tuan kalau kita baca dalam Al-Kahfi juga sebut 107 108. Al-Hijr 47 48. Ni ayat-ayat yang tuan-tuan boleh balik tengok. Banyak lagi sebenarnya ayat-ayat yang menyebut benda yang sama. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil tuan-tuan, orang-orang yang beriman dia akan kekal di dalam syurga, demikian juga orang-orang yang kafir akan kekal di dalam neraka. Nampak? Jadi tuan-tuan, yang susah di dunia ni sementara. Yang senang di dunia ni pun sementara. Tapi yang sengsara kekalnya di neraka. Jadi tuan-tuan ambillah hadis yang saya beri pada tuan-tuan tu. Hadis tu kita tak sebut tadi ni pasal takut sekali orang tanya kan. Tuan-tuan kena ingat tau. Hadis tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dia cerita-cerita pelik macam ni kena ingat juga dalam kitab mana. Sekejap lagi tuan-tuan pergi duduk sembang di kedai kopi, di nak baru hantar dak mati tu jadi kambing. Hang merepek Boleh mana mati jadi kambing, melih pula ke atas. Kan? Mati apa? Dak ada dalam sahih Bukhari. Cerita ni dalam sahih Bukhari. Pasal itu kita beriman walaupun kita tak nampak lagi. Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.